Assalamualaikum, hai apa khabar semua, selamat tengah hari saya ucapkan untuk anda semua. Okay, Alhamdulillah bersama kembali kita dalam sesi Weekly Focus. Okay, so Alhamdulillah dah setahun dah kita buat sesi ni. Okay, dah hampir setahun, lagi sebulan cukup genap setahun kita buat sesi Weekly Focus. Okay, so Alhamdulillah, so tujuan sesi ni diadakan adalah bagi mengajak anda untuk fokus kembali setelah 2 hari bercuti. Okay, Sabtu, Ahad, Jumaat pun kadang ada yang cuti. Okay, jadi hari ini kita bertujuan untuk ajak anda kembali fokus dan kembali berada dalam track. Okay, so bantu saya untuk ajak rakan-rakan anda untuk join sesi ni bersama-sama. Okay, okay, jom masuk dulu. Okay, ajak dulu rakan-rakan anda dan tag mereka. Okay, tag mereka untuk join sesi kita pada hari ini. Okay, mana lagi sahabat kita yang lain? Best ni hari ni kita nak belajar kenali pelanggan kita. Kita nak kenali karakter setiap pelanggan kita. Waalaikumsalam, hai Anum, hai Ike. Okay, kita nak belajar kenali karakter pelanggan kita. Hai Puan Ayu, waalaikumsalam. Hai Anur, waalaikumsalam. Hai Shu, apa khabar? Waalaikumsalam, apa khabar semua hari ni? Sehat ke sehat ni? Okey, apa khabar kesayangan saya semua ni? Masya Allah, subhanallah. Okey, hopefully anda semua dalam keadaan yang baik dan sangat-sangat baik. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, so jom hari ni kita nak belajar. Mudah-mudahan sesi pembelajaran kita ini memberi manfaat untuk anda dan sebagai guideline anda. Lepas ni anda nak menghadapi pelanggan-pelanggan anda, at least anda ada ilmu dah lepas ni. Okey, waalaikumsalam. Hai Balkis. Okey, Masya Allah. Suka saya tengok ada nama-nama baru yang join ni. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, so jom masuk dulu. Okey, masuk dulu. Ajak dulu rakan-rakan anda, tag mereka untuk join sesi ni. Kita ramaikan sesi ini. Okey, jom. Okey, tag rakan-rakan anda. Tag nama-nama mereka. Ajak mereka untuk join sesi ni. InsyaAllah mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua. Okey? Okey, insyaAllah. So hari ni kita nak belajar tentang kenali karakter pelanggan kita. Okey, kenali karakter customer kita dan cara macam mana kita nak menghadapi mereka. Okey, cara kita nak menghadapi mereka. Macam mana kita nak menyantuni mereka. Macam mana kita nak adapt dengan setiap karakter mereka. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat Okey, good. Okey, so macam mana dengan semangat anda? Okey, dah tanya kesihatan. Macam mana dengan energi anda pula? Okey, macam mana dengan energi? Ada energi ke tak ada ni? Okey, ada energi ke tak ni? Energi ada, energi. Okey, thank you tag rakan-rakan anda. Okay, jom ajak rakan-rakan dulu. Kita nak start dah ni. Kita nak mula dah. Okay. Okay, good. Alhamdulillah ada energi. Okay, seingat pesanan saya, energi akan menentukan tahap
Okey, tahap performance anda, dan bila anda memberi energi kepada performance anda, memberi tenaga kepada performance anda akan menghasilkan performance yang sangat awesome, yang sangat bagus. Dan bila anda ada performance yang sangat bagus, insya-Allah anda akan ada result yang sangat bagus. Okay, so ingat sampai bila-bila sifat tersebut. Sebab apa? Okay, berbeza orang yang buat kerja ada energi dengan orang yang buat kerja tak ada energi. Tak ada energi ni macam tak ada nadi. Kan, orang tu cakap buat kerja macam tak ada nadi. Kan, so sangat penting energi. Energi dia menentukan kejayaan kita. Energi akan menentukan tahap performance kita. InsyaAllah. So jaga energi anda. Untuk VJC yang dah lama, mereka semua dah tahu dah. Saya sangat tekankan tentang untuk nak jaga energi. Vibes yang positif sahaja. Jangan biarkan vibe negatif tu mengalir dalam diri dan bertapak. Kalau rasa macam nak ada tu, terus keluarkan, terus alirkan keluar. InsyaAllah. So hari ini kita nak belajar karakter customer. So siapa yang pernah dengar karakter tentang burung? Ada burung helang, ada burung merak, ada burung merpati, ada burung apa lagi? Hantu. Siapa pernah dengar sebelum ni? So saya nak beritahu anda, kalau sebelum ni kita namakan ianya dot test. Kalau sebelum ini kita guna dot test itu untuk kita buat interview. Untuk kita buat interview. Macam dekat Venice, dekat Venice buat interview, Venice guna dot test. Venice guna dot test untuk mengenali karakter setiap pekerja yang akan join Venice. So hari ini kita nak adapt dot test dalam kita punya orang kata apa? Dalam kita punya field closing. Dalam kita punya customer, untuk kita nak kenali karakter customer. Kita nak adapt dalam karakter customer kita pada hari ini. Sebab apa? Karakter manusia ni dia lebih kurang sama sahaja, dia tak lari. So dot test itu juga available untuk customer kita. Tapi bukanlah kita nak suruh mereka jawab soalan tu, merata soalan tu. Tak, tapi kita nak daripada conversation tu kita dah tahu dah mereka ni kategori yang mana. Kalau you all nak cuba jawab, boleh. Lepas ni saya akan suruh Oni hantar soft copy dot test. You boleh jawab dekat Excel ataupun Google. Boleh jawab. So nanti kita akan tengok you, karakter you jenis apa. Nanti dia boleh lupa, tak apa. Dalam tak apa. So yang pertama, karakter yang pertama adalah burung merpati. Siapa kenal burung merpati? Macam mana karakter burung merpati tu? Waalaikumsalam, maaf ya. Tak apa, asalkan masuk. Lambat, kita baru je nak start. Burung merpati. So siapa yang kenal burung merpati? Siapa kenal burung merpati ni sifat dia macam mana? Lembut. Lagi apa? Macam berkasih sayang kan. Dia suka simpati, suka menolong, mudah kesian. Pernah jawab sebelum ni masa mula join tapi lupa dapat burung apa. Join Venice kita dah pernah bagi ke hari tu dot test. Lupa pula. So yang pertama adalah burung merpati. Lagi apa dia watak burung merpati? Waalaikumsalam Kak Nur, phone dapat Kak Baby. Lagi apa dia? Apa dia karakter burung merpati? So burung merpati juga suka menolong. Lagi burung merpati ni mudah kesian. Burung merpati ni dia ada hati yang lembut. Pendek kata dia ada hati yang lembut, hati yang soft. Yang penuh rasa keibuan. Macam gitulah. So next kita ada burung hantu. Burung hantu. Burung hantu ni dia macam mana? Burung hantu ni dia macam mana? Burung hantu ni dia jenis yang perfectionist. Dia ni seorang yang detail. Dia nak tahu secara detail. So kalau macam burung merpati tadi, kalau kita adapt dalam pada customer kita, burung merpati ni dia suka dia bila dia nak membeli, dia mungkin dia tak beli untuk diri dia, dia suka beli untuk orang lain. And then burung merpati tu juga, kalau kita pandai mengayat, dia akan mudah kesian. Bukan kesian dekat apa, kesian dekat kita. Dia akan jadi rasa, tak tergamak pula lah aku nak tolak. Aku kena bayar ni, nanti kesian pula dia duduk tunggu-tunggu. Tu karakter burung merpati.
Okay, and then burung hantu. Okay, burung hantu tadi tu macam mana karakter kepada pada customer kita. Okay, so dia akan tanya-tanya, and then dia akan fikir banyak. Okay, dia akan banyak nak info tentang produk kita. Dia akan banyak nak info tentang produk kita. Okay, alhamdulillah Puan Mimi. Okay, lagi apa dia? Apa dia lagi karakter burung helang ni? Burung hantu ni. Apa lagi karakter? Okay, so burung hantu ni juga dia nak tahu secara detail lah tentang produk. Dia akan banyak bertanya pasal produk kita. Okay, dia akan sangat particular. So dia banyak menggunakan otak kiri. So kalau kita sentiasa ditanya, diasak dengan pertanyaan, ada objection juga. Okay, so tu mungkin adalah karakter daripada burung hantu. So burung hantu ni dia detail. Okay, dia detail. Dia teliti. Dia buat apa-apa dia detail dan teliti. Okay, so kita ada burung merak. Burung merak ni macam mana? Burung merak ni dia sangat petah bercakap, bertanya. Lepas tu dia akan suka kalau kita puji-puji dia. Dia akan suka kalau kita ni cakap dia cantik dan sebagainya. Okay, betul. Anu cakap buat research more to detail. Okay. And then burung merak ni dia memang sukalah kalau kita layan dia borak kan. Puji-puji. Nak buat repo sangat mudah lah dengan burung merak ni. Merak memang sangat suka bercakap. Burung merak sangat suka bercakap. Apa macam gitu kan. Okay. So, burung merak juga dia jenis yang kalau dia nak tu dia nak. Kalau dia nak tu memang dia nak lah. So sangat mudah juga untuk kita nak close merak ni. Okay, and then kita ada eagle, burung helang. So burung helang ni dia sangat akan kata apa? Dia lebih lagi daripada owl tadi. Dia lebih daripada burung hantu tadi. Dia sangat particular. Dia memang kalau nak detail tu detail lah. Dia akan buat research dulu, dia cari apa dia silver ni, macam mana gini, dia akan tanya. Lepas tu kalau kita janji 21 hari, siap dah. Kalau tak siap dalam masa 21 hari. Burung helang ni dia sangat ada ketegasan, dia straightforward. And then dia jenis yang kita kena ikut dia. Kita kena ikut dia, bukan dia yang ikut kita. Kalau ni syarikat kita, dia customer kita, ibarat macam kita yang nak kena ikut cakap dia. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So dah faham dah? Okay, pertama sekali nak tanya anda semua jenis yang macam mana? Anda sendiri jenis apa? Siapa rasa dia jenis merpati? Merpati ni jinak-jinak merpati. Okay, so kalau merpati dengan merak ni insyaAllah dia senang nak close. Merpati dengan merak senang nak close lah. Okay, merpati ni dia sangat lembut lah orangnya. Jenis berserah je. Okay, jenis yang mudah. Jenis burung merak tadi ni jenis dia nak, tapi kita kena sentiasa follow up juga. Kena follow up. Kalau burung hantu ni kalau dia janji dia akan buat. Helang pun sama, tapi merak ni sebab dia cakap banyak sangat. So kalau kita nak dia janji nak payment hari ni, kalau hari ni kita tak follow up, mungkin dia tak payment. Esok pula. Okay? Alright. So itu adalah karakter lah. Okay, jadi kita nak tengok. Kita nak tengok lah. Contoh kalau kita berhadapan dengan customer yang pemarah. Okay? Sebab kita kena ingat, dalam kita nak deal dengan orang, kita kena faham setiap orang dia berbeza. Okay? Setiap orang dia berbeza. Siapa yang pernah dengar sesi saya yang lepas tentang karakter customer ikut warna otak, color brain? Color brain. Siapa ingat? Kita ada pernah ada kelas sebelum tentang color brain. Siapa pernah ingat? Kita pernah ada sesi hari tu. Color otak. So manusia ni dia ada empat warna dekat otak dia. Okay, so kita nak combine sekali juga.
Okey, contoh orang otak hijau. Okey, orang otak hijau ni dia akan buat tindakan yang cepat. Walaupun dia tak ada maklumat banyak tentang produk, tapi bila suruh tu dia terus buat. Dia macam terus nak terjah je. Dia tak takut buat silap apa semua, dia tahu apa yang dia buat. Janji dia dapat. Okey? Tu orang otak hijau lah. Menolong je gitu. Okey? So kalau orang otak merah, dia tak akan buat selagi dia tak dapat maklumat yang jelas. Okey? Dia nak kena tahu kenapa, macam mana, bagaimana. Dia perlukan maklumat yang banyak, otak merah. Okey? Jenis orang yang mengkaji. Mungkin lebih macam burung hantu tadilah. Okey. So orang otak biru, okey, ada otak biru, keutamaan mereka adalah macam memproses maklumat, atau tindakan. Maksud dia dia lebih jaga hati dan perasaan orang. Dia lebih pentingkan perhubungan dengan orang lain. Okey, maksud dia lebih kurang macam merpati. Mereka fikir apa orang akan kata, risau kalau orang terasa. Okey, maksud dia orang otak biru ni dia akan dia banyak kerisauan tentang orang lah. Okey, dia lebih kepada merpati. Okey, so yang seterusnya adalah otak purple, otak ungu. Otak ungu ni dia fikir secara sistematik, tersusun dan ada sistem. Sebelum buat sesuatu dia perlukan maklumat, data, figures dan sebagainya. Jadi mereka akan plan dulu secara bersistem, okey? Perlukan bukti. Okey, so dia lambat buat keputusan. Okey, sebab dia perlukan info yang kukuh, nak analyse semua, barulah take action. Faham tak tentang otak, color brain? So you otak apa? Anda otak apa? Color apa otak? Okey, anda otak warna apa? Okay, otak hijau, otak merah, otak biru dan otak ungu. Jadi kalau kita tahu karakter karakter customer kita ikut dog tadi dengan ikut color brain. Okey, dog tu mewakili dove tu burung merpati, owl burung hantu, peacock, okey, burung merak, dan eagle. Okey, dog. Okey, so kalau kita combine dog tu dengan color brain ni, kita akan faham karakter customer kita yang macam mana. Kita deal dengan siapa. Sebab kita kena ingat dalam kita nak buat bisnes ni, okey, pernah ada seorang pakar dalam closing sales. Okey, dia berkata manusia ni kalau dia faham tentang psikologi manusia, dijual apa dia akan mudah. Sebab apa? Sebab kita faham psikologi setiap manusia. Kita faham manusia ni macam ni, so macam mana nak counter manusia yang macam ni? Macam mana nak counter manusia yang otak biru? Macam mana nak counter manusia yang ada dove, sifat lembut dan dermaker? So, kalau kita faham psikologi manusia, senang bagi kita. Okey, saya burung hantu otak merah. Burung hantu otak merah. Okey. Dia cakap ramai customer dia buat jenis burung merak. Okey. Otak merah. So, otak merah ni jenis yang kena research dululah. Kena research, kena ada data kan. Okey, bagus. So kita fahamlah kita karakter yang macam tu kan. Jadi kita nak memahami manusia pula. Sebab susahnya yang ada isu gaduh dengan customer, yang ada isu tak boleh berdamai dengan customer marah tu sebab kita tak faham psikologi mereka. Okey, kalau kita faham mudah. Okey, so macam mana kita nak menghadapi customer yang pemarah? Okey, macam mana kita nak menghadapi customer yang pemarah? So kita kena tengok dulu. Dia marah tu sebab apa? Mungkin ada setengah-setengah orang dia marah, okey, dia marah sebab dah lebih deadline. So kita tengok pula. Ada kes yang terbaru, customer marah sebab postage yang lambat. Kena faham, bila postage yang lambat itu di luar bidang kuasa Venice. Tapi ada customer yang tak faham dan tak nak pun faham. Okay? Sebab apa? Dia dah diajar oleh Shopee, dah terbiasa dengan Shopee, beli hari ni esok lusa dapat. Okay? So dia akan adapt benda tu. Mana dia nak membeli pun dia nak cepat macam tu. Okay? Sedangkan kita ni, okay, baru-baru ni kita tukar guna DHL. Sebab apa? DHL tu selamat. Okay? Lambat tapi selamat.
Berbanding dengan JNT, cepat tapi risiko sebenarnya. Okay, so kita dah go through dah, kita ada meeting apa semua semalam. So kita decide akan keluarkan satu lagi pilihan lah untuk customer. So diorang boleh pilih diorang nak guna courier. Nanti kita akan keluarkan secara bertulis lengkap dengan detail lah untuk pasal postage tu. Okay, jadi ni saya nak cerita kisah ada seorang customer tu lah. Okay, dia marah sebab courier. Dia cakap dia beli barang semalam dah sampai dah. Dia lepas daripada ni. Tapi dah sampai dah barang dia. So kita kena tengok barang yang dia beli tu barang apa. Tapi kita tak payah bergaduh sebab kita tahu orang macam ni kalau gaduh tak menang kita. Okay, kalau kita just kita dah kena pasti dia marah sebab apa. Okay, dia marah sebab courier lambat. So kita tengok courier lambat ni sebab apa? Sebab DHL ni dia ambil masa yang sikit lama lah untuk nak hantar barang customer. So kita dah bagi tahu, okey, courier lambat yang sebenarnya bukan salah Venice, okey. Tapi dia panjangkan lagi. So it's okay. Kita jangan panjangkan, kita jangan gaduh, kita jangan layan marah dia tu. So apa yang kita buat? Sorry akak, maafkan saya. Sorry akak. Tak apa akak, jangan risau. Okey, saya cuba check. Maksudnya kita jangan bergaduh, kita tenangkan dia. Okey, kita tenangkan, kita buat dia rasa secure, kita buat dia rasa selamat dengan kita. Okey, and then hancam Momo Shopee. Okay, and then teruskan sambung kerja kita. Biar dulu dia bertenang. Jangan layan marah dia. Nanti dia akan bersambung-sambung. Dia akan cakap mak nenek dia dulu pun beli barang tak push lama macam ini, bla bla sekian. So dia jadi panjang. So kita kena bijak. Banyak lagi kerja yang kita nak kena buat. Okay, banyak lagi kerja yang nak kita kena buat. Sebab kita dah kena pasti kesilapan tu di pihak mana, ataupun dia marah tu punca sebab apa. Okay, so kalau kita layan, kita lah nanti stres. Okay, so kita tak nak benda tu sebab kita ada banyak lagi tugasan lain. Kita nak kena handle ramai lagi customer kita. Okay, kita nak kena handle anak-anak kita lagi, uruskan suami, keluarga kita. So kalau kita terbawa emosi tu, okay, macam mana kita nak handle urusan lain. So kena pandai. Kat situ kita kena pandai manage emosi kita. Okay, so kalau kita customer tu marah, kita tengok dia orang dari kategori yang mana. Kalau lah dia orang dari kategori eagle, so kita tak payah bergaduh. Sebab apa? Eagle ni mungkin ada setengah orang keegoan dia tinggi. Jadi kita tak boleh nak bergaduh dengan orang ini. Okay, lagi-lagi bila ianya adalah otak purple ke kan, dia akan come out dengan fakta lah, saintifik macam-macam. Jadi pendek cerita, kita tak payah nak bergaduh. Kita tak payah nak berlawat, okay, bertengkar ataupun nak menang kita. Tak payah. Okay, tak payah. Dalam bisnes, kalau dalam rumah tangga nak berantam dalam keluarga, teruskan. Tapi dalam bisnes jangan bergaduh dengan customer. Jangan panjangkan. Okay, jangan sekali-sekali. Jaga adab kita, jaga conversation kita. Sakit setakat mana pun. Okay, jangan kita berkasar. Okay, alright. So kalau pemarah tu kita dah kena pasti dia ni jenis apa. Kalau dia ni jenis yang Dove tadi, InsyaAllah kita mudah nak seletak. Tapi kalau dia jenis Eagle, habis kan. Bukannya bermaksud tak ada solution, ada. Tapi kita kena bijak lah. Kita kena bijak. Kita jangan berlawan. Keep on say sorry. Tak apalah, bukan salah kita pun. Nak minta maaf bukan syaratnya kena kita tak salah kan. Okay, so redah kalau dia minta maaf, it's okay. Allah suka orang yang mengalah dan minta maaf. Okay, Allah suka orang yang sabar. Memang sakit hati kan. Kalau kita nak tengok kan, customer ni lagi-lagi Venice kan, dah bertahun-tahun macam-macam. Even kalau benda yang salah kita yang lambat tu tak apalah kan. Tapi ada yang bukan salah kita pun, yang benda tak logik pun kadang-kadang kan. Tapi kita ada berbisnes tu macam tu lah. Dia ada ups and down kan, ada turun naik. Even apa-apa bisnes pun kat dunia ni sama saja. Okay, setiap bisnes dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dia. So kita tak boleh nak expect kita nak produk dari kayangan yang tidak ada kelemahan, tidak ada yang nak semuanya kesempurnaan. Tak ada. Dia akan ada juga saat-saat diuji. Dia akan ada. Sebab apa? Sebab proses itu adalah proses untuk kita nak upgrade, untuk kita nak tambah baik dari segala segi. Okay, diri kita ke, skill kita ke, cara kita ke. Alright? Okay, so berusaha untuk tenang. Okay, tarik nafas, hembus nafas, relax. Okay, senyum. Okay, and then kena sabar. Dan jangan terpancing dengan marah mereka. Okay, alright. And then dengarkan apa yang dia
beritahu, apa lagi ni saya order tempat lain tak lama macam ni. Dengar je. Tak apa, dengar je. Okey, tak rugi pun. Okey, dengar. Kalau dia by WhatsApp, baca je lah kan. Tak nak baca pun tak apa. Okey, tak payah baca, skip je. Nak delete terus pun tak apa. Okey, tapi kita cakap, okey, maafkan saya Kak, maafkan saya. Jangan layan apa yang dia, poin-poin yang dia bagi tu. Okey. So, beri penjelasan dengan cara yang baik lah. Okey, beri penjelasan dengan cara baik. Maafkan saya Kak, tak apa, saya tolong Kak check. Okey, tak apa Kak, sekejap saya bantu Akak. Relax Akak jangan risau. Okey, beri kata-kata yang akan membuatkan dia selesa, rasa secure, rasa selamat, boleh turunkan. Sabar Kak, Akak jangan marah-marah macam ni, tak elok untuk kesihatan Akak. Sabar Kak, Akak jangan marah-marah macam ni. Nanti lemah sistem imun badan Akak. Musim-musim macam ni tak boleh nak marah-marah sangat kan. Contohlah, cakaplah dengan elok-elok. Okey, tenangkan mereka. Okey. So, kita dah faham dah apa penyebab dia. So, cuba cari solution lah. Okey, cari solution. Dan biasanya customer ni dia marah sebab apa? Sebab masa. Okey, masa. Mungkin ada kita tak sampaikan yang elok tentang proses masa. Ataupun dia tak faham tentang proses apa yang kita buat. Kadang-kadang timing kita tu dah tepat dah. Mungkin dia delay dekat postage, dia ada start dekat postage mana-mana. So benda-benda tu semua tu di luar kawalan kita. Okay, insyaAllah kita ni tak ada pun nak cari pasal dengan customer. Kita ni sentiasa nak yang terbaik je untuk customer. Kita nak buat bisnes jujur, ikhlas kerana Allah, nak cari rezeki yang halal. Bukan nak menipu, nak membohong. Bukan nak nak bagi kata-kata kosong, janji kosong apa semua, tak. Kita cuba deliver yang terbaik. Okey, sebab apa? Sebab kita tahu dia takkan sudah dekat sini. Kalau kita buat yang tak elok, insya-Allah esok Allah akan tanya balik. So kita tak nak benda tu. Kita nak biar settle bisnes dengan cara yang elok. Jadi kalau contoh ada customer tak puas hati, so kita tanya apa dia, kalau ada hutang selesaikan. Okey, so kita nak biar settle, kita nak deliver dengan baik. Alright, so itu prinsip kita. Jadi tak payah takut. Okey, tak payah takut, tak payah risau. Semua benda tak ada yang tak boleh diselesaikan. Semuanya boleh diselesaikan. Alright? Okey. So, kalau customer yang marah lah. Okey, so cara-cara dia tadi ada take note tak? Macam mana nak hadapi tu tadi? Macam mana nak menghadapi customer marah? So tadi pertama, berusaha untuk tetap tenang. Okey, yang kedua kena sabar, ketiga dengarkan apa yang dia cakap. Okey, keempat beri penjelasan dengan cara baik, dan kelima fahami penyebab kemarahan dia. Okey, dan yang keenam, tenangkan dan beri jaminan dan bantu selesaikan masalah. Okey, so tu kalau hadapi customer yang pemarah. Okey, so macam mana kalau customer pendiam pula? Okey, customer pendiam ni mungkin mereka adalah apa dia? Cuba teka, apa dia yang pendiam ni? Yang kita susah nak ajak repo, yang kita susah nak ajak berbual dengan mereka. Okey, apa dia? So mungkin mereka adalah karakter yang old ataupun karakter eagle, yang mungkin agak dingin, agak macam susah untuk kita nak ajak berbicara. So kalau otak pula, jenis otak yang mana? Okey, otak merah, okey, otak purple, otak biru, ini susah sikit. Okey, susah sikit nak bercakap-cakap lah. Okey, jadi so tak apa. Okey, tak apa. Kita cuba cari ayat-ayat ataupun soalan ataupun topik-topik perbualan yang boleh menjerat mereka, yang boleh mengajak mereka untuk berbual dengan kita. Okey? Ajak buatlah kan. Buatlah topik apa-apa. Contoh kita nampak apa, dia letak dia up status dia suka masak. Tanyalah, wah Kak, pandainya Kak masak. Akak masak sendiri ke ni? Wah, saya sangat suka. Favorite saya ni Akak. Akak jual ke? Akak ada resipi, Akak kongsilah, share lah dengan saya apa rahsia masak sedap. Kan, kena pandailah cari apa yang dia suka, apa yang dia hobi dia, ataupun benda yang buatkan dia boleh meningkatkan excitement dia, ataupun boleh buatkan dia suka nak bercakap. So kita petik yang itu. Okey? Okey ke? Puan Ayu cakap kebanyakan customer burung merak. Alhamdulillah, best sangat kalau pick up. Okey, best sangat. Okey, semua okey? Alright. Okey. So kalau untuk customer pendiam, okey, cubalah untuk rapat dengan mereka, ajak mereka berbicara, berbual. Okey, yang kedua ajak berbual, yang ketiga tanya tentang barang yang dia nak tu. Okey, kita kena explain, kena ajak
kena banyak bagi testimoni supaya dia yakin, supaya dia percaya dengan barang kita. Okay, and then kalau yang jenis fakta-fakta tu, okay, mungkin kita boleh shoot daripada Google Translate. Google Translate pula. Shoot daripada Google, yang kita Google ataupun fakta-fakta, berikan, okay, beri kepada mereka yang kita research. So orang-orang ni dia nakkan data ataupun kesahihan. Kan? Poin-poin tu dia nak kita ni explain secara detail supaya dia faham. Kalau dia faham, orang macam ni dia faham, tak ada masalah, dia boleh beli je produk kita. Dan dia tak akan banyak cakap. Kalau dia betul-betul faham, dia suka, dia beli. Dia tak akan kita nak kena follow up banyak kali, tak. Okay, tapi dia jenis straightforward. Dia nak, dia bayar. Dia tak cakap banyak lah. Okay. Okay, customer yang tidak sabar. Macam mana ni? Customer yang jenis tak menyabar ni. Akak, hari ni place order. Akak dah set dah barang saya. Geramnya kan. Baru semalam place order, hari ni dah nanya siap ke? Macam mana tu? Macam mana tu kita nak hadap kan? Kita pula yang tak nyabar. Kan? Kita pula yang tak sabar rasa. Okay, so sabar. Okay, customer yang tak sabar ni, kita kena bersiaplah untuk melayani dia. Biasanya orang tak hijau kan, orang pikok pun ada yang jenis tak menyabar ni. Okay, dia tak sabar sebab dia memang jenis tak menyabar. Okay, sekarang ni semua orang nak cepat sebenarnya. Dan yang ni pun kita sekarang memang dalam proses untuk upgrade kita punya proses tu. Kita nak buat lebih cepat lagi. Okay, sebenarnya okay dah ni you all. Kalau ikutkan setengah-setengah syarikat yang proses tu, diorang ambil masa sampai sebulan, 2 bulan. Okay, kita ni tak adalah sampai sebulan. Kadang-kadang kita cakap 21 hari, kadang-kadang tak sampai 21 hari. Yang lambat tu mungkin dekat post. Alright, so kita pun insyaAllah next month kita cuba percepatkan lagi proses. Kita akan improve bahagian production. Tahun ni kita akan struggle untuk improve production supaya lebih cepat deliver barang. Okay, insyaAllah kita nak buat macam sebelum ni semula, 7 hingga 14 hari bekerja sahaja. So doakan, okay, anda semua perlu doakan. Moga-moga doa anda akan diangkat. Okay, insyaAllah. Alright. Okay, so kalau customer ni tak sabar ni, itu normal. Sebab apa? Mereka diajar dengan Shopee. Sedangkan item-item pre-order ni memang dia normal lah macam tu. Okay, alright. Lagipun kita bukannya buat 1-2 order sahaja. Okay, so dalam sehari kita terima banyak order. Jadi kita kena buat ikut queue tersusun. So kalau kita rushing kan, nanti ada yang salah apa semua, tak punya balik excited sangat. Okay, yang excited tu tak apa. Okay, tak apa. Yang tu kita suka. Kita layan je. Sabar kak kan. Sabar kak. Kita nak buat barang kat cantik ni, so kena ambil masa sikit. Okay, nak ada proses-proses dia kan, step-step dia. Okay, so kena pandai layan lah. Okay, so kita kena sabar. Kunci dia juga utama sekali kena sabar dah dalam nak melayani orang yang customer yang tak sabar ni. Nak melayani customer yang tak sabar, kita dulu kena sabar. Kalau kita tak menyabar, macam mana kita nak melayani orang yang tak menyabar? Tak boleh lah kan, lawan negatif sama negatif. Dia kena negatif satu, positif satu, olah dia akan menarik. Okay, so tetap senyum, smile. Alah kak, sabarlah kak. Kak jangan risau, nanti saya buat cantik lah kak. Saya usahakan untuk bagi secepat mungkin untuk akak. Okay, kena pandai melayan. Okay, and then penuhi keperluan dia. Tanya dia, apa lagi yang akak perlu bantuan saya? Kan, ada lagi tak yang saya boleh bantu akak? Boleh. Okay, so customer yang sangat detail. Macam mana nak hadap customer yang sangat detail? Yang sangat detail, tanya itu, tanya ni. Okay, yang ni kan, kalau barang siap tu siap dia akan kelebek, dia akan kelepek. Ni kenapa ni lari sikit ni? Tak center. Ataupun sikit ni tak kena emas ni sikit ni. Kan? Mungkin lah salur orang tak ada sikit je, besar kuman je. Tak kena sikit, tak rata sikit salur orang mungkin kan. Tak boleh ni. Kan? Ataupun apa-apalah dia akan sangat teliti lah. Okay? Biasanya customer yang detail ni, okay, sebelum tu dia tanya macam-macam. Saya nak ni, saya nak cincin ni, saya nak macam ni, saya lukis gambar tu dia bagi, dia tulis pula dekat gambar tu, tulis pula typing, bukan yang conteng-conteng tu. Takut yang ni nak lekat kat sini, yang ni hantar suruh F hujung ni kena macam ni. Rata ni kena gini, kan. Satu-satu dia akan pesan.
Okey, lepas tu kalau siap tak jadi macam dia nak, habislah kau. Maksud dia dekat remarks barang dia saja tu berjela panjang remarks tu. Tapi sekarang kita dah tak ada function remarks dekat border, semuanya ikut follow system. Okey? Mengsan lah. So, kalau dah siap barang nanti, memang sangat dia akan clapback sini dia nak check. Okey, tapi tak apalah. Sebab kita bukannya nak buat yang tak terbaik. Kita sentiasa nak yang terbaik untuk customer kita. Okey, jadi jangan takut, jangan risau. Layan je, kita buat. Okey, kita order macam yang dia nak. Kita cuba tengok. Kalau yang tak boleh tu kita awal-awal cakap tak boleh. Jangan pula yang tak boleh kita janji boleh. Kan habislah. Hari tu awak cakap boleh, awak ni awak nak duit semua boleh. Kan awak dah dapat duit, awak buat macam ni pula. Korang asam kalau lah macam ni, perniagaan awak tak ke mana. Saya sumpah awak gini. Habis masak lah. Kan? Pernah ke dapat kesemua macam tu? Okay? Jadi kita kena faham setiap orang ni dia berbeza. Okay? Setiap orang ilmu agama pun berbeza, pengisian yang ada pun berbeza, kesabaran setiap orang berbeza. Jadi kita ni menjadi seorang usahawan, kita tak boleh ada hati tisu. Kita tak boleh ada lemah semangat. Tak boleh. Kalau lemah semangat, buat bisnes apa pun kita tak jadi. Okay? Bagi tahu dekat saya, ada ke bisnes yang perfect yang tidak ada kesilapan? Bagi tahu. Ada ke? Okey, ada ke agak-agak yang perfect? Okey, cuma kesemua ni dia macam itulah, dia tengok kita ni jenis yang boleh komplain, so dia nak komplain. Tapi kalau jenis dia beli dekat Shopee, dia susah nak komplain. Okey, dia beli dekat website, susah nak komplain, tak ada orang yang layan hanya messenger je. Dia pandai pula tak komplain, dia pandai pula terima, dia pandai pula faham. Tapi kalau kita, sebab dia tahu ada manusia yang nak melayan emosi dia, yang nak melayan dengar cakap dia, so dia tiba-tiba dia akan jadi macam-macam. Okey, ada juga customer yang macam tu. Okey, so apa pun kita tu kena sentiasa dalam keadaan yang ready. Okey, sebab tu penting sentiasa minta Allah permudahkan. Okey, sentiasa minta Allah bantu, sentiasa minta Allah lembutkan hati customer. Okey, sentiasa minta Allah hantar customer yang baik-baik, yang okey-okey. Penting. Okey, penting setiap kali pagi-pagi nak mulakan kerja, doa minta macam tu. Okey. Jadi bila kita dapat customer yang detail, kita kena tahu product knowledge dengan betul. Kita kena tahu product knowledge dengan sangat tepat. Sebab kalau kita tak faham pasal product knowledge, macam mana kita nak menjual? Kalau kita dapat customer yang detail ni, customer jenis owl, jenis eagle, jenis otak biru, purple, kan? Macam mana kita nak menjawab? Kan dia tanya silver ni karat ke? Sudah, karat ke? Silver mana karat? Ya Allah, saya belajar sains masa kecil dulu pun saya ingat lagi. Okey? So silver ni dia tak berkarat. Okey? Jadi kita kena siapkan semua fakta-fakta tu. Sebab apa? Kemungkinan ada di kalangan customer kita adalah orang yang ada otak, kan? Otak-otak ni, and then ada yang jenis owl dan eagle. Okey? Alright? Boleh? So kita kena hati-hatilah dengan product knowledge kita. Okay, so next adalah customer yang jenis berhemah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kan, kalau dapat yang berhemah tu, kita layanlah dengan elok-elok, belai dia, gemukkan, kasih sayang, gemukkan dia dengan penuh rasa kasih sayang dan emosi yang baik-baik je. Okay, beri info produk secukupnya. Okay, beri mulut manis layan. Sebab apa? Sebabnya customer ni kita nak biar kita boleh tarik ramai customer yang sama dengan dia. Kita nak belai dia, kita nak dia ajak lagi orang-orang untuk trust kita macam dia trust kita. Okay? And then kita nak biar dia ni menjadi supporters kita. Okay? Faham ke? Boring ke topik hari ni? Kenapa makin berkurang ni? Kenapa makin keluar ni? Boring ke topik kita hari ni? Pasal customer? Tak suka ke? Tak suka ke cakap pasal customer? Ke nak cakap pasal apa? Ke nak cakap pasal apa? Okay, boring ke? Boring ni? Ke nak tukar topik lain? Topik pasal apa tu? Pasal PM yang letak jawatan ke? Ada seorang dua je cakap, Alhamdulillah, Iken. Okay, syukur. Fasi. Okay. So, lagi customer yang hemat tadi tu Alhamdulillah lah. Okay, bagi dia diskaun, bagi dia hadiah. Okay, so dia akan suka kita.
Okey, okey Shu, okey. Itulah. Tengok makin berkurang ni, semua dah boring ni. Okey. So, tak apa, kita sekejap lagi kita pergi makan sama-sama Habis kelas kita makan sama-sama. Okey. So, karakter customer yang macam mana lagi? Okey, karakter yang macam mana lagi? Cuba bagi tahu. Yang macam mana lagi? Yang anda rasa kan, yang anda fikir dia ni ada juga orang macam ni. Cuba bagi tahu. Karakter apa lagi? Tell me, karakter apa lagi? Karakter apa lagi? Cuba bagi tahu. Okey? Cuba bagi tahu. Macam-macam kan? So kita tengok. Allah buat ni cantik semua. Sebab dia adalah orang kata apa, dia nak balance kan, dia nak mengharmonikan. So kalau lah semua jenis otak biru je kan, so Allah adakan manusia yang otak macam ni, yang macam ni. Okay, Allah adakan yang jenis dove, yang jenis peacock, yang jenis eagle, sebab nak harmonikan. Okay, kalau semua sama je boring lah kan. Dalam dunia ni semua perempuan je, takkan boring. Okay, so Allah adakan pelbagai itu sebab apa? Sebab nak mengharmonikan. Okay, nak membalancekan, nak menyeimbangkan. Customer yang banyak sangsi macam mana pula mama? Susah kita nak yakinkan dia. Okay, customer yang sangsi ni kemungkinan mereka adalah old. Okay, old ataupun mereka adalah eager. So kita kena banyak bagi testimoni, bagi feedback. Okay, kita kena banyak bagi proof. Social proof tu mungkin nak bagi yang influencer yang kita dah hire. Touch and go adalah yang tak setia. Yang tak setia tu macam mana? Contoh peacock. Okay, peacock tak setia. Kan, cakap banyak merata-rata, suka cari-cari orang otak hijau yang jenis menolong je kan. So yang ini anda kena ikat dia. Ikat macam mana? Binalah relationship dengan mereka. Okay, mereka ni hati baik. Kita kena bina relationship, buat mereka tu ingat kita. Sebab tu penting kita kena sentiasa buat mereka nampak, supaya kita boleh pasak dekat kepala otak mereka ni, pasak dekat mereka punya subconscious mind tu, nama kita terselit dekat satu sudut dalam otak mereka, dalam memory bank mereka, nama kita. Venice, Shu. Gelap, nak beli gelang, cari Shu. Nak beli cincin, cari Shu. Nak bagi hadiah dekat orang, cari Shu. Kena bina relationship dengan mereka. Okay, buat mereka selesa dengan kita, rasa senang dengan kita. Rajinkan komen dekat WhatsApp status mereka. Okay, buat mereka ingat dengan kita. Sebab dalam banyak-banyak seller ni, anda ingat ke seller mana yang anda membeli? Tak ingat kan? Tapi ada tak satu seller yang anda ingat dia sampai hari ni? Sebab apa? Anda berkawan dengan dia. Ingat? Ada tak macam tu? Ada tak? Okay, ada juga customer sebelum barang sampai bukan main emosi bila WhatsApp kita, tapi barang sampai cakap suka sangat-sangat, repeat order. Kan? Yang ni jadi macam mana ni? Macam mana ni? Otak apa ni? Otak apa dan karakter apa? Karya macam ni. Otak apa dan karakter apa? Okay, otak apa dan karakter apa? Mungkin jenis peacock jugalah. Okay, mungkin jenis peacock juga. Okay, jenis peacock dan otak hijau. Otak hijau tadi. Okay. Pernah tak ada customer yang macam tu, yang sampai hari ni anda ingat dia? Baik customer. Baiknya seller tu sentiasa doakan aku. Baiknya seller ni, rajinlah seller ni sentiasa tengok status WhatsApp aku. Kan? Kalau kita buat macam tu, dia akan setia dengan kita. Dia akan rasa berkawan dengan kita. So dia akan tengok je status kita, dia akan komen, cantiknya berapa ni? Sebab dia macam anggap kita kawan. Dia tak segan dah nak komen. Okay? Dia tak segan dah nak komen dengan kita. Dia rasa macam kawan. Yang ni berapa ni Shu? Cantik ya Shu? Design baru ke Shu? Shu, berapa ni kalau akak nak yang ni? Trust me. So binalah sampai tahap tu. Okay, berbaiklah dengan customer anda sampai tahap tu. Dah kita ni bukan jenis nak mencari ramai customer. Okay, so kita jagalah customer yang existing tu. Buat mereka tu berkawan dengan kita. Okay, so kalau lah sebulan kita ada 20 orang yang kita berkawan. So kalau dah 3 bulan dah berapa orang kita kawan? 60 orang. So 60 orang tu, takkanlah mereka tak ada nak repeat dengan kita. At least nak repeat satu pun dah okay dah. Okay, so kita kena cari lagi.
kawan lagi dengan customer. Okey, tak apa, buat baik dengan mereka, doakan mereka. Kalau kita tak dapat nak bagi duit, nak bagi sedekah, nak bagi hadiah, kita bagi doa dekat mereka, bagi doa, bagi senyuman, bagi ingatan, bagi kasih sayang. Tak apa, itu pun dah cukup dah untuk mereka. Okey, itu dah cukup dah untuk mereka, asalkan kita boleh tembus dekat sini mereka dengan dekat sini. Cukup dah, boleh tembus dekat hati dan minda mereka. Okey, insya-Allah kita menang di hati mereka. Okey, so walaupun barang kita dia ada isu dengan barang, contohnya barang hilang, okey, barang post tak cukup item, ataupun ada tercicir post, okey, ataupun tersalah saiz, salah dia ke salah kita ke, tak kisah, dia boleh jadi macam-macam. Okey, tapi kalaulah dia suka kita, sayang kita, senang dengan kita, okey, semua salah-salah tu dia takkan marah, menyinga apa semua, tak, dia takkan menyirap darah dengan kita. Sebab apa? Sebab kenal kita, percaya dengan kita, takkanlah kita nak buat macam tu kan. Dia komplain pun kalau dia nak lepas geram, and then dia akan minta maaf balik dengan kita, lepas tu dia nak repeat balik dengan kita. Sebab apa? Sebab dia pun akan nampak kejujuran kita dalam berbisnes. Okey, kita bukannya nak ambil duit orang lepas tu nak senyap, tak. Kalau saya selalu rela refund, walaupun saya pernah refund, okey, saya pernah refund harga walaupun mahal. Sebab apa? Sebab bagi saya tak pelahap pun duit orang. Okey, bagi saya ada prinsip pegang macam tu, saya tak pelahap pun duit orang, kalau perlu bagi je. Okey, sebab apa? Allah boleh bagi, Allah nak uji kita, Allah boleh bagi rezeki, boleh gantikan balik macam tu je. Okey, kalau saya nampak customer yang ada macam-macam kan, okey, kita ada setengah case tu saya nak beritahu anda dah, saya nak cerita. Ada setengah case tu customer datang, dia nak custom. Okey, dia nak custom. So bila dah custom, dia tak jadi. Dia cakap macam ni, dia cakap dia tak berkenan lah, macam tu macam ni. Kita dah bagi tahu awal-awal, kita tak ada designing, tapi kalau dia nak, kita boleh cuba buat. Okey, so mungkin dia tak akan 100% exactly. Okey, mungkin dia akan lain sikit, slightly lain. Okey, so kita buatkan. Bila kita buat, imagine kita dah keluarkan kos yang banyak. Bila kita buat kos bahan mentah, kos upah tukar, kos itu, kos ini. Okey, masa tim kita yang kita spend untuk buat order dia, masa untuk nak melayan WhatsApp dia, macam-macam dah kita spend. Okey, spend untuk post lagi. So tiba-tiba cakap tak nak. Jadi macam-macam orang macam ni, saya rela refund balik duit. Biarlah kita tak nak, okey, kita tak nak, biarlah kita kerugian banyak. Okey, insya-Allah kita nak, biar Allah, kita dengan Allah, biarlah kita luar ke Allah, Allah akan ganti balik. Okey, sebab apa? Allah tengok keikhlasan kita, Allah tengok kesungguhan kita, Allah tengok kesusahan kita. So tak apa, rezeki itu, okey, bila masa Allah boleh ganti balik. Yang penting kita tak nak ada isu dengan manusia-manusia ni. Alright? Okey, so sebab tu penting masa nak ambil order tu, ambil betul-betul, ambil elok-elok. Okey, jangan over promise, jangan over claim. Sebab kita tak nak, kita ada setengah tu kan, dia cakap, customer tanya, tahan lama ke? Kita jangan cakap tahan lama ni, saudara ni bertahun-tahun. Kita terus terang je, dia nak beli dia beli, dia tak nak beli tak payah beli. Jadi kita educate dengan baik. Macam mana cara kita nak educate? Okay, kita bagi tahu dia, saudara, bila dah di saudara ni, memang kita tak galakkan buat basahan, tapi akak jangan risau, boleh selalu balik. Dan kita akan ajar akak macam mana cara nak kekalkan, nak bagi tahan lama sikit. So yang pertama sekali, akak jangan bawa mandi, akak jangan bawa pakai hari-hari, jangan bawa pakai masak, jangan bawa pakai mandi, jangan bawa pakai ketika berpeluh sangat. Okey, so bagi dia orang situasi, suruh dia orang fikir, orang A dengan orang B. Orang A ni macam contoh kita duduk dalam aircon kan, kita pakai ni tahan akak 3 bulan tahan, alhamdulillah. Cincin saya ni pun tak adalah setiap hari saya sado, tak adalah setiap minggu saya sado. Okey, dah berbulan-bulan. Brush ni pun bila ni sado yang lepas, dah berapa bulan lepas dah sado. Okey, so berbanding dengan orang yang tengah-tengah panas berpeluh-peluh tu kan, yang tu lagilah tak tahan, lagilah dia akan cepat hitam, lagilah dia akan cepat kusam. Okey, so kita kena faham pasal produk. Banyakkan tengok video, banyakkan tengok live saya sendiri. Ketika live saya suka share pasal info produk. Okey, video-video TikTok yang kita banyak share tentang info tu. So dari situ kita akan faham dan belajar pasal produk. Okey, jadi Venice ni memang kita jual silver, kita basically berasaskan silver 925. Okey, silver ni pula dia ada kadang-kadang setengah orang ni peluh dia mengandungi asid yang tinggi. So bila dia pakai silver, dia tak ngam dengan peluh orang tu. Silver peluh asid tinggi, dia akan menyebabkan silver jadi hitam. Okey, dia akan sebabkan silver dia jadi hitam. So tak tahulah apa kandungan peluh dia tu. Okey, jadi dia
yang ni kita kena tahu juga. Okay, ini adalah orang kata fakta juga. Okay, kalau kita buat research tu dia ada tulis. And then ada juga customer yang macam ni. So kalau macam ni kita advise dia suruh cuci, suruh elak pakai ketika berpeluh. Kan? Sebab apa? Sebab saya sendiri pun pernah cuba. Okay, saya sendiri pernah cuba pakai. And then bagi anak pakai. Contoh ada item yang customer pakai hitam. Kita sendiri cuba pakai. So kita tengok, kita pakai tak hitam pun. So bukan masalah produk tu. Tapi masalah pada customer tu mungkin dia kurang minum air kosong yang banyak. Ataupun pengambilan suplemen, pengambilan macam-macam ubat kan. Menyebabkan keringan peluh dia. Ataupun tak tahulah penggunaan lotion ke, Wallahualam. Okay, banyak. Dia boleh jadi banyak faktor. Okay, tapi dalam bukan semualah. Dalam 10 customer, 10 tu banyak pula kan. Kalau 10, satu ni sebenarnya jadi banyak. Kalau 100 tu mungkin dalam seorang dua orang je yang jadi kes macam tu. So dia tak banyak lah. Okay. So itu pasal customer. Jadi anda semua kena tahu product knowledge. Yang penting sekali anda kena tahu product knowledge. Okay. Dan sekarang ni kita ada juga buka tempahan untuk emas 916. So depends pada produk. Macam kita ni, kita jual silver sebab nak bantu orang yang tak ada berkemampuan untuk beli emas kan. Boleh juga berasa pakai silver. Kalau nak beli untuk anak, tak payah bersadur, kekalkan warna silver. So kita kena tahulah benda-benda macam tu. Kita kena advise dia, kena consult mereka. Okay, kena advise, kena nasihatkan mereka. Alright, boleh? Ada 2-3 orang, ada dia tak membeli lagi tapi dia sangat-sangat suka tengok desain baru. Mesti tanya tiap kali up desain baru. Okay. Ada yang tak membeli tapi sebab dia selalu tengok sales kita tegur dia, ingat. Okay. So kalau customer macam ni tu, kita kena banyak doakan dia. Saya doakan akak dikurniakan rezeki, satu hari nanti akak boleh beli dengan kami. Saya teringin sangat nak tengok akak pakai cincin Arvenis contoh. Okay. Boleh? Okay ke? Faham tak apa yang kita belajar hari ni? So lepas ni, adakah kita faham setiap manusia, setiap customer tu dia ada karakter yang berbeza? Adakah kita faham? Dia mempunyai personality yang berbeza. Setiap orang tu dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak layan semua orang sama saja. Okay, layanan tu kena berbeza bergantung kepada setiap orang. So kita tak boleh nak pukul rata lepas ni. Tak boleh nak pukul rata customer macam ni, semua customer macam ni. Customer ni cerewet, semua customer cerewet. Tak, okay? So kita tahu setiap orang tu dia berbeza karakter dia. So kita berkenalan dengan mereka, tengok macam mana. Okay, insyaAllah anda boleh. Okay, insyaAllah anda boleh. Okay, so lepas ni lama dah ramai tak buat posting, tak share kan. Okay, so buat satu posting. Kalau bermanfaat, buat posting, tag dekat Facebook personal saya. Okay, baru tahu customer ni ada macam-macam karakter. So belajar lah kan. Belajar. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi karakter tu banyak. Yang ni baru sikit, ada lagi. Dia ada lagi karakter jenis lain. Tapi dia lebih kurang sama lah. Okay, dia lebih kurang sama. Yang kita tahu customer ni ada macam-macam perangai manusia lah. Okay, perangai manusia ni macam-macam. Ada jenis yang tak kisah, ada jenis yang detail, ada jenis yang fasih, ada jenis yang tak sabar, ada jenis yang suka cari pasar pun ada kan. Ada jenis yang support, ada jenis yang ikhlas, ada jenis yang jujur. Begitulah kan, hati manusia ni macam-macam. So kita kena sentiasa doa, minta Allah hadirkan manusia ataupun pelanggan yang baik-baik untuk kita. Okay, setiap hari. Kalau ada juga Allah nak uji kita tu, adalah something yang Allah nak ajar kita, message yang Allah nak sampaikan. Okay, so jangan down, jangan give up. Sebab apa? Sebab tu adalah proses untuk nak cantikkan, nak tambah baik diri kita juga. Nak upgrade dari segi knowledge, skill kita, kekuatan dalaman kita. Okay, so kena bersangka baik. Apa-apa pun yang berlaku, tak ada benda yang buruk. Semuanya yang baik-baik je daripada Allah, insyaAllah. Okay, so tengok pada kita lah, cara kita nak pandang benda tu, cara nampak kebaikan, ataupun kita nak pandang sesuatu benda tu untuk nampak keburukan. So kalau kita pandang semua yang buruk tu nampak baik, maka baik dah jadi. Tapi kalau kita pandang benda yang baik pun kita nak pandang buruk, maka buruk lah yang kita dapat. Okay, so semua tu bergantung kepada kita, cerminan kita, cermin mata apa yang kita pakai. Okay, pandangan mata apa yang kita guna untuk melihat. So semuanya depends pada kita, bergantung pada kita, cara kita. Okay, insyaAllah kalau kita jaga hati kita, insyaAllah semua yang datang pun akan baik-baik. Jaga niat kita, betulkan niat kita. Okay, baca banyakkan berdoa, minta dengan Allah, insyaAllah. Okay, Allah akan hantarkan orang yang betul, orang yang tepat, orang yang baik untuk kita.
Okay, so insyaAllah rezeki tu semua datang dari Allah. Apa yang kita belajar ni adalah usaha sahaja. Okay, salah satu usaha kecil kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan anda. Okay, bantu anda untuk buat yang terbaik. Dan kita ni berbaki lagi berapa hari je? 2 minggu lah. Okay, kurang dari 2 minggu Hari ni dah 16 Ogos. So, hopefully anda dapat buat yang terbaik. Fokus balik supaya anda dapat capai target anda. Sebab saya tengok target setiap orang pun tinggi. Okay? Dan musim-musim ni kita nak bantu anda. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya manusia tetap membeli macam biasa. Sekali lagi nak bagi tahu anda. Sebab apa? Sebab Alhamdulillah, okay, ramai je yang PM HQ, ramai je yang WhatsApp nak beli tu, nak beli ni. So sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada isu pun tentang lockdown. Tak ada isu pun tentang musim PKP. Tak ada isu pun orang tak ada duit. Okay, yang tak ada duit tu sebenarnya mindset kita. Yang tak nak tu sebenarnya mindset kita. So jangan ada blockage pada mindset kita. Jangan ada mental block. Okay, jangan ada roadblock. So buang semua tu. Paksa diri kita untuk berubah. Paksa diri kita untuk fokus. Dan paksa diri kita untuk beri komitmen yang betul. Dan konsisten. Okay, konsisten macam biasa. So itulah benda yang sangat penting. Okay, 3 kunci tu dia akan membantu anda untuk perform dan sukses dalam BJC. Okay, so insyaAllah anda semua boleh. Okay, so yakin boleh, insyaAllah buat yang terbaik. Okay, siapa-siapa yang nak flyers percuma tu boleh contact Auni, bagi nombor telefon, alamat, detail semua untuk kita post lah. Okay, just bayar postage je. Anda just bayar postage, bagi alamat, detail semua untuk kita post. Okay, alright, so itulah saja dari saya. Yang baik-baik semua datang dari Allah, yang kurang tu semua datang dari diri saya sendiri lah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Bye.